InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Kita memperdalamkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita merendahkan hati-hati kita kepada kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memperbanyakkan lagi rasa memerlukan Allah, dan kita meningkatkan rasa memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membetulkan matlamat kita. Setiap kali kita sentiasa memperbaharui niat kita, tajdid. Kita memperbaharui niat kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah merupakan perkara yang digambarkan sebagai asas dalam kehidupan kita. Kita nak jadikan setiap yang kita lakukan itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita lakukan ibadah. Perkara duniawi yang kita lakukan ini ibadah. Segala yang kita lakukan ini. Dan kita selawat dan salam kita panjangkan, kita perdalamkan dengan penuh kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sekalian mereka yang mengikuti perjuangan Rasulullah sallam. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita memohon kepada Allah hidayah. Kita mohon kepada Allah petunjuknya, taufiknya, dengan kita beristighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dan insya-Allah pada hari ini
marilah sama-sama kita melihat kepada beberapa perkara yang penting yang telah pun kita bincang-bincangkan. Kita akan sambung berkenaan dengan perkara yang akan membawa kekuatan kepada kita dalam ibadah. Dalam ibadah ini kita mesti ingat sentiasa kita kena jadikan hidup kita ini ibadah. Hidup kita ni seluruhnya ibadah. Kalau dia tidak ibadah, dia jadi maksiat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita nak sama-sama beribadah kepada Allah dalam setiap hidup kita, setiap perbuatan kita, setiap masa dan saat. Dan untuk kita memperkuatkan ibadah itu, maka kita kena sentiasa perbaharui niat kita, tajdid niat kita, ikhlaskan niat kita bahawa segala yang kita lakukan hanya kerana Allah. Kerana Allah saja, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hajat-hajat kita dalam hati kita, maka kita jadikan dia sebagai satu permintaan kepada Allah. Kita doa. Jadi doa kita lah. Jadi harapan kita. Harapan itu adalah doa. Permohonan itu adalah doa. Hajat itu adalah doa. Tapi niat kita nak dapat redha Allah. Jadi kita sentiasa betulkan. Dan insya-Allah kita akan melihat apabila kita istiqamah dengan apa yang kita lakukan, maka dia jadi wirid. Menjadi wirid. Dan bila menjadi wirid, baru dia ada cahaya. Bila menjadi wirid, dia baru ada cahaya. Bila ada cahaya, baru ada kekuatan. Apa kekuatan dia? Kita ada cahaya Islam, nurul Islam, cahaya iman, nurul iman, dan cahaya ihsan, nurul ihsan. Kita ada 3 cahaya yang perlu kita sentiasa kembangkan setiap hari, supaya diri kita ini akan mendapat kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk kita merasai kelazatan beribadah. Kita makin kita beribadah, makin kita merasai kelazatan, kerana kita tahu bahawa bila kita beribadah, kita akan dapat kekuatan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi daripada apa yang telah kita bincangkan dalam siri yang lepas, di mana kita akan melihat tentang bagaimana 2 cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. 2 cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala itu cahaya Islam dan cahaya iman. Nurul Islam wal iman itu, apakah kekuatan yang akan diberi pada kita sekiranya dia mula bersinar. Jadi dalam hati kita ada cahaya, dan cahaya itu bila bersinar dia akan memberi kekuatan kepada kita. Maka bermula cahaya yang Allah bekalkan ataupun yang Allah bukakan untuk kita, untuk kamu, daripada bekas-bekas perbuatan Allah dan daripada sifat-sifat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila dia memberikan cahaya kepada kita, 2 cahaya. Yang pertama sekali nurul Islam, yang kemudian yang kedua itulah nurul iman. Jadi salah satu daripada tanda bahawa cahaya itu telah dibukakan kepada kita, selain daripada kita merasai kelazatan dalam ibadah zahir dan kelazatan dalam ibadah batin, amalan hati, maka cahaya tersebut akan membuka kepada kita 2 perkara. Nurul Islam, contohnya yang kita nak sebut di sini, cahaya itu akan dibukakan kepada kita segala perkara yang merupakan bekas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cahaya nurul Islam yang digambarkan oleh Imam Ahmad Ibn Atta'illah rahimahullah dalam kitabnya Al-Hikam, begitu juga dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihya, bagaimana dia menggambarkan bagaimana cahaya-cahaya itu akan dibukakan kepada kita sehingga kita akan melihat bekas ciptaan Allah. Maksudnya kita akan melihat af'al Allah, perbuatan Allah. Dan cahaya iman pula, apabila diberikan kepada kita, terbuka cahaya iman itu, nurul iman, maka dia akan dibukakan kepada kita sifat-sifat Allah. Kita akan dapat nampak sifat Allah. Ini maknanya bila ada cahaya lahir atau keluar daripada kita punya hati tadi, akibat daripada amalan-amalan yang telah kita bincangkan yang lepas. Apa amalan yang kita bincangkan? Yang pertama, kita memperbanyakkan la ilaha illallah. Yang kedua, kita memperbanyakkan selawat. Yang ketiga, kita bersama dengan orang-orang soleh. Ada lagi kemudian kita meninggal alhamdulillah, kita meninggalkan dosa dan sebagainya yang saya pernah sebut sebelum ini. Maka bila kita mula melakukan secara istiqamah, kita mula lakukan secara menggunakan, secara kita kata berterusan, menjadikannya wirid,
dalam kehidupan kita, menjadikan sesuatu yang kita jadualkan, maka Allah akan memberikan cahaya. Dan cahaya ini dia ada dia punya kekuatan dia. Dan apakah kekuatannya? Umpamanya, contohnya Nurul Islam. Nurul Islam ini yang ada dalam hati kita, yang diibaratkan sebagai umpama cahaya bintang, yang akan bertambahnya cahaya itu apabila kita banyak beribadah dengan ibadah zahir. Jadi banyak ibadah zahir kita lakukan, banyak ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan, bertambah dengan ibadah-ibadah sunat yang zahir, seperti yang kita gambarkan zikir, la ilaha illallah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pergaulan yang soleh bersama dengan sahabat-sahabat yang baik, yang soleh. Maka cahaya-cahaya itu akan bersinar, dan pada masa itulah kita akan merasai nikmat ibadah zahir, dan buah ataupun hasil daripada ibadah yang zahir itu Allah akan membuka, ini mukasyafah, Allah akan membukakan kepada kita melihat bekas ciptaan Allah yang menjadikan dalil kepada kewujudan Allah. Jadi cahaya Islam itu apabila dia lahir daripada kehidupan kita akibat daripada amalan-amalan kita tadi, amalan yang soleh, yang wajib kita kena buat, yang haram kita kena tinggalkan, dan kemudian yang sunat-sunat tu kita kena jadikan wirid, maka cahaya tersebut akan menyebabkan kita boleh melihat bekas ciptaan Allah, perbuatan Allah. Yang ini digambarkan di sini oleh Imam Ahmad Ibn Atta'illah rahimahullah. Dia kata apa? Akan berlaku keterbukaan pada mata hati. Mata hati kita mulai nampak. Disebut kasyaf. Disebut kasyaf. Bila cahaya Islam telah mula menyinar dalam kehidupan kita, maka pada ketika itu mata hati kita, basirah kita akan terbuka, akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan melihat bahawa alam semesta ini adalah bekas ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alam semesta ini akan menjadi satu tanda kita akan boleh merasai dalam hati kita bahawa segala yang berlaku ini tidak akan kita nampak ada, melainkan kita melihat adalah bekas hasil daripada af'al Allah, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupa-rupanya cahaya Nurul Islam ini yang lahir daripada wirid. Jadi dia bukan 1 hari 2 hari, dia kena perbanyakkan, kita kena perlengkapkan diri kita, kena selalu menjadikan kita mantapkan diri kita tadi. Maka apabila telah lahir daripada amalan-amalan yang wirid tadi itu, yang dalam bentuk berterusan tadi itu, maka Allah akan bukakan cahaya dalam hati kita, Nurul Islam. Ini amalan yang zahir, amalan yang zahir. Maka ketika itu kita akan melihat, hati kita akan melihat semua yang berada di depan Allah, di depan kita itu adalah merupakan fi'lullah ataupun af'al Allah, ciptaan Allah. Jadi untuk kenal Allah ni kita perlukan cahaya. Maka cahaya ini, dengan cahaya itu mata hati kita yang ada cahaya tadi, maka kita akan melihat gunung, langit, manusia, wang ringgit. Kita akan melihat gunung itu ciptaan Allah. Itu merupakan penciptaannya, merupakan perbuatan Allah. Kita melihat langit itu perbuatan Allah. Kita melihat manusia itu perbuatan Allah. Kita melihat wang ringgit, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melihat dan kita akan dapat merasai dengan cahaya tadi bahawa itu semua adalah merupakan perbuatan af'al daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah sebenarnya apabila kita telah mula berjalan di atas jalan untuk menuju kepada Allah ini, kita memproses diri kita dengan amalan-amalan soleh tadi, amalan-amalan sunat tadi, maka proses itu akan membina cahaya Islam. Apa prosesnya kita sebutlah. Prosesnya mestilah kita buat yang wajib, tinggal yang haram. Kemudian selepas itu kita mulakan wirid, amalan wirid, bermula dengan wirid zahir. Bermulakan wirid zahir, dan apabila telah mulakan itu, maka natijah dia Allah akan membuka cahaya. Dipanggil Nurul Islam. Yang mana pertama sekali kita akan mula merasa seronok dengan ibadah zahir. Kita seronok dengan ibadah zahir. Jadi kalau kita mula seronok dengan semua ibadah, semua perkara-perkara ibadah yang zahir, maka hasil natijah daripada itu kita akan mendapat satu kekuatan, iaitu kita boleh mentauhidkan af'al Allah. Jadi Nurul Islam
akan menyebabkan kita berupaya untuk mentauhid tauhid bil af'al, iaitu kita akan mentauhidkan dengan af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang sudah mantap dalam bil tauhid fil af'al ataupun melihat sesuatu, dia melihat perbuatan Allah, dia mentauhidkan perbuatan Allah itu, maka hatinya akan jadi salimun, menjadi Islam. Hati dia akan menjadi sejahtera. Hati dia akan menjadi selamat dan salimun. Jadi hati yang menjadi sejahtera ini, maka dia akan timbullah kekuatan-kekuatan. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan mata, kita kena tengok proses ini mesti berjalan. Proses melaksanakan ibadah-ibadah zahir ni mesti berjalan. Kita kena rancang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir kita, selawat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohnya. Yang mudah-mudah lah. Kalau kita nak buat yang panjang lagi bagus. Macam mana saya gambarkan semalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi bila kita membaca selawat, kemudian kita berkawan pula dengan orang yang solehah, orang yang boleh mendekatkan kita dengan Allah, maka perbuatan itu berterusan, bertambah lagi, maka insya-Allah Allah SWT akan memberikan kekuatan ibadah zahir. Ibadah zahir. Kita akan rasa lazat ibadah. Dan natijah daripada kelazatan tu kita akan bertambah lagi, sehingga akhirnya kita akan boleh melihat ciptaan Allah, perbuatan Allah. Jadi barulah kita boleh berkenalan dengan Allah. Kalau tidak ada cahaya, tak boleh berkenalan dengan Allah. Ini proses yang kita kena faham. Supaya kita melihat disebut af'al Allah. Dan apabila kita sudah mula melihat af'al Allah, melihat perbuatan-perbuatan Allah, kita melihat gunung tu perbuatan Allah. Kita melihat pokok, perbuatan Allah. Melihat manusia, perbuatan Allah. Melihat qada dan qadar, itu perbuatan Allah. Kullu syai', setiap sesuatu adalah merupakan perbuatan Allah, maka hati kita akan menjadi salimun. Salimun itu apa? Akan jadi sejahtera, menjadi menyerah, tunduk pada Allah. Ini nombor satu. Ini penting, ini proses ni kita kena faham. Maka hati yang menjadi salimun, kurang-kurangnya akan dua perkara berlaku pada dia. Dua perkara akan kita melihat, akan timbul akhlak. Daripada sini akan lahir akhlak. Natijah daripada salimul qalb. Salimul qalb iaitu hati yang salim, hati yang Islam lah kita kata. Hati yang Islam tu akan lahir dua perkara. Yang pertama, kita akan selamat daripada mencela makhluk. Kita akan selamat, hati kita ni selamat daripada suka mencaci orang, mencaci makhluk, menghina makhluk, meremehkan makhluk, ataupun menyalahkan makhluk. Bila berlaku sesuatu, kita salahkan orang. Bila berlaku sesuatu, kita salahkan orang. Meremehkan orang. Kenapa hati kita selamat daripada meremehkan orang tadi, mencela orang tadi? Kerana kita tahu segala yang berlaku itu perbuatan Allah. Maka kalau kita mencela, hati yang mencela sesuatu itu, maka dia mencela perbuatan Allah. Maka dia tak cela dah perbuatan dia boleh sabar. Dia boleh sabar. Dia boleh tahan. Dia boleh redha. Dia boleh merasai satu kebahagiaan dengan qada dan qadar Allah. Ini peringkat awal ni, dia akan selamat. Salimun qalb tadi, ataupun hati yang salim, hati yang Islam, yang selamat, yang sejahtera tadi. Yang pertama, hati itu selamat daripada mencela makhluk, maka jadilah dia seorang yang tenang. Seorang yang tenang, yang bahagia. Jadi hati daripada ibadah zahir pun, daripada cahaya Islam ni pun dah menjadikan dia ni tenang. Ini belum lagi nurul iman, belum lagi nurul ihsan. Jadi nurul Islam sendiri pun telah memberi kekuatan pada dia. Dia seorang yang tenang, seorang yang boleh sentiasa dalam keadaan berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kemudian dia dah boleh memerhatikan setiap perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah, maka dia kena redha. Kita bila tahu itu perbuatan Allah, tentu kita kena redha. Dan kita kena rasa boleh sabar, kena sabar. Kalau benda tak elok, kita tahu itu jalal Allah, sifat jalal Allah. Maka kita tak kena sabar. Kalau benda itu indah, satu yang kita suka, ni jamal Allah, sifat jamal Allah, indahnya penciptaan Allah tadi. Yang kedua, hati itu akan selamat daripada dendam, dengki. Hati itu akan selamat daripada dendam dan dengki. Ini dua jenis
antara penyakit yang maknanya kita kata menjadi memakan amal-amal hati kita. Al-mu'min laisa bilhakut. Al-mu'min laisa bihakut. Iaitu apa yang digambarkan Rasulullah SAW. Al-mu'min, seorang yang beriman itu, dia tidak ada pendendam, dia tidak mendendam, dia tidak berhasad, dia tidak membenci. Zahir boleh marah. Kalau zahirnya kita ni boleh marah. Kalau ada orang buat silap, anak kita silap nak marah, boleh. Bukan maknanya kita tak marah. Adalah marah, tapi marah kita dalam keadaan tenang. Marah bersama iman. Marah bersama hati yang salim. Dan hati yang salim. Kita boleh marah zahirnya. Boleh tegur. Dan boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh melakukan, kita boleh perbuatan, kita menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar. Tetapi hati kita dalam keadaan tenang, salim. Kita boleh tegur orang, tapi teguran kita tu bukan dengan emosi, bukan dengan sifat-sifat pendendam, pendengki, dan marah, kerana hati itu telah menjadi salim. Dan amar ma'ruf nahi mungkar perlu berjalan, bukan maknanya kita tak perlu tegur orang kalau silap. Cegah semua yang diperintah, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi dengan keadaan hati kita salim dan hati kita sejahtera. Hati kita tunduk pada Allah. Kenapa? Kerana kita tahu walaupun tak elok tu perbuatan Allah. Jadi kita tegur nak membetulkan. Kita tegur nak menasihatkan. Kita tegur nak membimbing. Bukan tegur nak menghabiskan dia, menghancurkan dia. Maka kita menegur dia dengan keadaan kita maklum bahawa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita melihat dengan mata zahir, kalau kita melihat sesuatu dengan mata kepala kita saja, zahir, maka kita akan melihat banyak kritik, banyak tak puas hati. Kita melihat dengan mata kita, kita nampak banyak benda yang kita tak puas hati. Benda yang kita tak suka. Nafsu sebenarnya yang tak suka tu. Kenapa kita tak suka, tak puas hati? Sebab kita terputus daripada Allah. Kita terputus daripada perbuatan Allah tadi. Terputus. Kita melihat terputus daripada perbuatan Allah. Jadi takut. Jadi bimbang, jadi risau, jadi marah, jadi emosi. Emosi mendahului daripada ketenangan iman tadi, daripada akal. Tetapi apabila kita melihat dengan mata hati kita, melihat sesuatu dengan mata hati kita, dengan basirah, dengan cahaya nurul Islam, kita melihat dengan cara nurul Islam, maka hati kita akan maklum bahawa itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah, maka hati itu akan melihat sesuatu itu, dia boleh sabar, dia boleh tenang. Dia boleh sabar, dia boleh tenang. Ini sebenarnya kekuatan yang Allah beri kepada seseorang yang cahayanya telah mula bersinar. Tapi kalau kita tidak memahami akan hakikat ini, kita melihat dengan mata kepala kita sahaja, kita tak akan nampak akan apa yang dimaksudkan dengan af'al Allah. Maka di sinilah kita akan memahami apa maksud syariat dan hakikat. Kita boleh nampak syariatnya yang fizikalnya. Yang fizikal kita kena tegur, kita kena nasihat, kita kena bimbing, kita kena betulkan amar ma'ruf nahi mungkar. Syariat ni tu kita kena buat, tapi hatinya tenang. Dia tidak tegur. Dia tidak tegur dengan dendam dia, dengan dengkinya, dengan marahnya. Dia tegur dengan tenang. Jadi contoh kalau kita nak tegur anak-anak kita, kan, kita tegur, kita pukul anak. Nak pukul anak tu bukan pukul dengan emosi, sebab dia buat salah. Kita pukul dengan iman. Apa maksud pukul dengan iman? Hati tenang. Hati tenang. Hati terikat dengan Allah. Kita nak hukum ni sebab Allah suruh kita tegur. Allah suruh kita hukum. Maka kita hukum tu pun jadi pukulan kita ataupun kita nasihat kita menjadi yang tarbawi, yang mendidik. Baru dia boleh mendidik. Kalau tidak, kita pukul dengan emosi, dengan kemarahan, maka ketika itu apa berlaku? Dia akan dendam dengan kita. Dia akan marah dengan kita. Dia tidak melihat ketenangan. Roh ketenangan itu tidak akan ada di dalam kehidupan dia. Jadi dia pun tak tenang. Anak kita pun tak tenang. Kena hukum dengan kita. Suami, kita nak marah suami. Bukan marah suami dengan emosi. Marah suami dengan kita kata dengki kita. Ataupun setengah-setengahnya, mungkin ada suami yang dah kahwin 3, 4 atau 2, kan? Mungkin rasa cemburu agaknya. Dia marah dengan perasaan dengki, perasaan dendam, perasaan cemburu, perasaan yang tidak stabil. Tapi marah dengan iman.
Jadi bila kita sebut, kita nasihat, kita marah, kita tegur anak-anak kita ke, kawan-kawan kita ke, dengan iman, dengan hati yang salim, salimul qalb, maka ketika itu teguran kita menjadi teguran yang tarbawi, teguran yang boleh mendidik. Pukulan kita menjadi pukulan yang tarbawi, pukulan yang boleh mendidik. Barulah anak itu akan dapat roh iman tadi. Cahaya iman tadi akan dapat, cahaya Islam itu akan dapat. Ini yang digambarkan tadi. Maka mulut akan mencegah. Dan mulut akan mencegah. Mungkin nasihat, mungkin larang, mungkin marah. Tetapi hati maklum, faham akan hakikat perbuatan Allah, af'al Allah ada di dalam kelemahan-kelemahan manusia tadi. Maka tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada marah. Jadi kalau hati kita masih ada lagi dengan dengki, dendam, marah, maka ketika itu cahaya Islam belum ada sinar lagi. Jadi kalau kita pukul orang, marah orang sebab emosi kita, emosi kita menguasai, dendam kita menguasai, dengki kita menguasai, maka pada ketika itu cahaya Islam belum lagi bersinar dalam diri kita. Kita kena perbanyakkan lagi, pertingkatkan lagi amalan kita. Kita kena perdalamkan lagi amalan kita. Kita ni masih lagi banyak ma'akhis dipanggil. Di banyak kelemahan, banyak keaiban lagi. Di hadapan Allah keaiban. Bila kita tidak boleh tenang, tidak boleh dalam keadaan yang salim, itu keaiban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah kita lihat perkara yang kita penting kita nak rasa bahawa sebenarnya proses kita melaksanakan amalan-amalan salih tadi adalah sebahagian daripada proses untuk kita membina cahaya Islam, supaya cahaya Islam, nurul Islam itu keluar. Maka ketika itu kita akan hati kita akan kuat. Baru cahaya Islam pun dah kuat dah ni. Sebenarnya dah kuat dah. Saya bagi satu contoh. Pernah saya tanya dengan seorang pelajar. Ini pelajar sekolah agama. Sekolah agama yang ni lah, yang agak ada tarbiyah dalamnya. Jadi dia ni pelajar nakal. Dia masuk UAE. Masa tu saya mengajar di UAE. Kemudian saya pun tanya dengan soalan, apakah perkara yang paling memberi pengajaran dalam hidup kamu sepanjang di sekolah tersebut? Sebab sekolah tu sekolah yang saya kenal, kawan-kawan juga buat. Kemudian tak apalah saya cakap lah, Ma'had Tarbiyah. Ma'had Tarbiyah dia Perlis, Materi dia panggil. Saya tanya dengan dia, apakah dia pelajaran paling penting yang kamu tak boleh lupa ketika kamu belajar di Ma'had Tarbiyah. Tarbiyah macam mana? Maka dia kata, pelajaran yang paling saya terkesan dengan saya sehingga ke hari ini, dia kata yang menyebabkan saya ni jadi orang yang boleh berfikir, orang yang baik lah, sebut sini. Ialah apabila satu hari kami dihukum di public caning, pukulan, dikenakan hukuman pukul di halayak ramai. Sebab saya buat salah. Memang salah tu besar lah. Saya tak sebutlah salah apa. Salah besar. Memang besar salahnya. Kan? Jadi akibat dia hukum public caning. Public caning. Pukulan, perhimpunan ramai-ramai semua. Satu sekolah ni berhimpun. Duduk 3-4 orang kat depan. Kemudian dipukul dengan rotan di halayak ramai. Mungkin 5 kali sebat ke, 10 kali sebat ke, public caning. Jadi bukan saja kena sebat, dimalukan. Sebab dia punya hukuman tu, dia punya kesalahan tu terlalu besar. Jadi selalunya kalau kena macam itu, mesti budak-budak marah kan. Marah selalu. Wah, dia kata, macam mana boleh jadi macam itu? Macam mana itu menjadi yang satu yang paling kamu memberi pengajaran? Dia kata apa? Dia kata setelah diceritakan kepada halayak ramai yang mana al-haq itu hak, yang batil itu batil, dia ceritakan kepada halayak ramai tentang kita sebagai manusia, kerana dia beri peringatan, kita sebagai manusia perlu bersama dengan Allah, dengan kebenaran, perlu bersama dengan kehidupan kita, perlu ada disiplin, indibat ni disiplin, perlu ada mujahadah, perlu kita bersusah payah menjaga disiplin dan sebagainya. Maka tibalah saat dihukum. Maka dia kata, dia pun duduk situ, berdiri kat halayak ramai. Cikgu dia tu, salah seorang cikgu dia, pegang rotan, dia pegang badan dia. Katalah Ahmad nama dia, katalah namanya Ahmad. Cikgu boleh. Cikgu dia nak pukul, tak cakap dengan Ahmad nak minta izin nak pukul. Cikgu pukul ni kerana Allah, kerana cikgu sayang kat kamu, cikgu pukul. Apa dia buat? Bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar, dia pukul. Bismillahi Allahu Akbar. Dia pukul tu bukan dengan marah, bukan dengan benci, tapi dengan kasih sayang. Dia pukul sekuat-kuat hati, tapi dengan kasih sayang, sebab melaksanakan perintah Allah, kerana taat pada Allah.
Lepas habis pukul, dia peluk. Dia peluk. Sama-sama menangis. Cikgu menangis. Anak murid pun menangis. Sama-sama menangis. Dia kata, saya tak boleh lupa. Apabila saya dipukul, saya merasai kebesaran Allah yang boleh menghukum saya lebih hebat daripada apa yang saya dapat. Kalau saya tak kena pukul, saya tak rasa nak boleh bertaubat kepada Allah. Saya tak rasa saya salah. Tapi saya rasa perasaan iman tu dirasai. Perasaan iman itu dirasai. Jadi ini pukul yang tarbawi. Pukul yang tarbawi. Bukan pukul biasa-biasa. Pukul dengan hati yang salim. Al-qalbun salim. Marah dengan al-qalbun salim. Hati yang salim. Kenapa hati salim tadi? Kerana hati melihat perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kita tidak hanya sekadar melihat dengan mata kasar. Kita melihat dengan mata hati kita. Maka bila kita melihat dengan mata hati kita, sampai kita nak marah orang pun, nasihat orang ke larang orang, larang dalam keadaan hati-hati kita itu terikat dengan Allah. Ini kekuatan. Ini satu kekuatan. Maka sebab itulah perkara ini berlaku sehingga akhirnya menyebabkan bukan sahaja pukulan itu memberi kesan kepada orang yang melihat, kepada orang yang kena, pada cikgu yang pukul tadi, tetapi dia juga memberi kesan kepada masa depan. Masa depan budak tu jadi baik yang luar biasa. Jadi baik luar biasa. Ada beberapa cerita lain lagi lah, tapi insya-Allah. Kemudian nurul iman. Nurul iman pula seperti cahaya bulan yang kita sebut semalam. Nurul iman, cahaya bulan ini, maka pertambahan dia di mana pertambahan dia? Apabila kita mula memerhatikan amalan hati kita. Ibadah hati kita. Amalan hati kita pertingkatkan. Seperti yang kita bincangkan, ikhlas. Contohnya ikhlas. Bermula mungkin takut dengan neraka. Benar. Dibenarkan, takut neraka ni dibenarkan. Kita tinggalkan satu sebab bimbang Allah hukum kita. Dibenarkan. Tapi perlu diperbaiki, ditingkatkan. Ataupun kesenangan kita harap kepada kesenangan dan hajat kepada syurga pun dibenarkan. Tetapi kita perlu pertingkatkan. Kita pertingkatkan kepada keredaan Allah, untuk kita mendapat redha Allah, untuk kita menyenangkan Allah yang Tuhan kita, yang supaya Allah suka kat kita lah, supaya Allah redha pada kita. Maka apabila kita mempertingkatkan tahap ikhlas kita itu, maka Allah akan tambah cahaya. Allah akan tambah cahaya. Contoh juga yang lain ialah khaufillah. Khaufillah. Takut kerana Allah. Jadi takut kerana Allah ni mula-mula mungkin kita takut sebab Allah ni maha menyeksa. Takut pada Allah ni maha menyeksa. Allah ni kalau azab dia hebat, kita takut. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa sahaja yang kita, apa sahaja yang dia nak, dia boleh buat kat kita. Dia boleh bagi kita sakit, dia boleh bagi kita aksiden, dia boleh bagi kita macam-macam dia nak bagi kita, dia boleh bagi. Main takut pada Allah. Allah boleh azab kita, Allah boleh susahkan kita, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perlu dipertingkatkan, bukan setakat itu. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada sifat dia, iaitu keagungan Allah. Allahul Azim. Allahul Azim. Ataupun Allahul Azim, Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Takut kepada Allah sebab keagungan Allah tu. Sifat dia yang Maha Agung. Bukan takut Allah seksa kita. Memang betul. Boleh takut Allah boleh seksa kita. Allah bagi susahkan kita. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki pada kita. Tetapi apabila cahaya iman itu meningkat dan kita memperbaiki takut tadi, takut tu bukan lagi sebab diseksa, tapi takut kerana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kerana keperkasaan Allah. Allah Al-Jalal. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Takut kepada Allah. Allah yang Maha Besar. Allah Al-Jalal. Allah yang Maha Perkasa. Al-Qahar. Al-Jabbar. Sifat Allah. Jadi kita takut pada Allah memang sebab sifat Allah yang Maha Agung tadi. Maka ini adalah lebih baik daripada takut kepada Allah sebab Allah boleh seksa kita. Lebih baik daripada kita takut Allah sebab Allah boleh menyeksa kita. Mana takut kepada Allah SWT yang kita pertingkatkan dengan kita memperkenalkan diri kita dengan kebesaran Allah.
kehebatan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, maka takut ini akan menambah cahaya. Takut ini akan menambah cahaya nurul iman. Macam mana kita gambar tadi? Ikhlas. Ikhlas, mula-mula takutkan neraka Allah. Kita ikhlas buat takut neraka Allah. Kemudian nak syurga Allah. Kemudian kita betulkan hanya kerana nak dapat redha Allah. Maknanya apa? Kalau Allah tak bagi syurga pun kita tetap beramal pada Allah. Kalau Allah masukkan dalam neraka pun tetap kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ikhlas kita setakat syurga dan neraka, maka apa kata Allah tak adakan syurga dan neraka? Katakanlah syurga tak ada. Katakanlah neraka tak ada. Adakah kita akan beramal, beribadah pada Allah? Kalau kita beramal ikhlas kerana syurga, nak masuk syurga, ataupun ikhlas kerana takut masuk neraka, tiba-tiba Allah SWT tak cipta neraka dan syurga, adakah kita akan beramal, beribadah? Tentu sekali kita ibadah, kan? Maka sebenarnya hakikat ikhlas ialah untuk dapat redha Allah. Bukan sebab nak syurga, bukan sebab takut neraka. Nak syurga, takut neraka itu dibenarkan. Memang Allah izinkan. Sebab dia termasuk dalam benda ghaib, benda yang beriman pada Allah juga, kan? Tetapi yang lebih halus lagi, yang lebih kita kata lebih sempurna lagi keikhlasan tadi ialah kerana Allah semata-mata. Kerana Allah semata-mata. Tidak ada minta balasan lain. Tidak ada nak lain. Tak. Kerana Allah saja. Ini ikhlas. Takut pun macam itu juga. Saya bagi satu contoh lagi, tuan-tuan. Saya nak petik di sini berkenaan contohnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai tazkirah kita lah. Tazkirah kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ila akhir ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah, sekiranya qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu sayang kepada Allah. Ni sayang pula. Tadi kita kata ikhlas, takut, ni sayang pula. Sekiranya kamu sayang pada Allah, maka fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Imran. Jadi apabila kita kata kamu sayang pada Allah, maka ikutlah aku, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kita melihat bagaimana hakikat kita sebenarnya. Dan kita pun duk cakap, saya ni nak jadi umat Muhammad. Saya ni umat Muhammad. Saya ni cinta ke Allah, maka saya nak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mendapatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu saja, iaitu kita ni apa? Kita ni mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Ini contoh nak sebut sini. Kita nak kaitkan dengan selawat kita. Kita nak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Maka di sinilah kita lihat, kalau kita tanya, adakah kita ni nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila kita ikut Nabi, barulah kita dipanggil umat Muhammad. Umat ni mana? Orang-orang yang mengikuti. Kalau umat Nabi Musa, orang-orang yang mengikuti Nabi Musa. Umat Nabi Isa, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok sini. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajak kita buat? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kita buat? Maka kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kita supaya kita berpaling daripada dunia dan menghadapkan diri kita kepada akhirat. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajak kita supaya membangunkan akhirat. Ini saya nak bincang amalan yang kita nak kena tengok, nak buat muhasabah kat diri kita. Maka kita nak menjadikan dunia ini sebagai perantara. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya menjadikan dunia ini sebagai perantara saja. Sebagai jalan saja untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan di akhirat. Jadi apabila kita kata kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita nak kena faham bahawa Rasul berpaling daripada dunia. Rasulullah tak hiraukan dunia. Rasulullah tak hiraukan dunia. Bukan tak hiraukan dunia Rasulullah terus tak ambil, tak makan, tak minum, tak. Tapi nak sebut sini Rasulullah menghidupkan akhirat. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita kata nak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikut
dia, berselawat pada dia dan sebagainya, maka sudah tentulah kita perlu menjadikan akhirat sebagai tujuan kita. Dunia sebagai hanya sebagai jalan untuk menuju kepada akhirat. Maka di sinilah kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak selain kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini kita nak tengok ni. Ini kita nak melihat diri kita ni, nak sentuh hati kita ni. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam selaku orang-orang yang dicontohi, yang diikuti, yang disayangi, baginda tidaklah melakukan sesuatu melainkan baginda akan memalingkan daripada dunia dan keuntungan-keuntungan yang segera. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lah orang yang membangunkan akhirat, membangunkan negeri. Kenapa dia membangunkan akhirat? Kerana itulah negara yang kita takkan pindah dah. Selama-lamanya kita takkan pindah. Kita akan duduk kat situ selama-lamanya. Dari sinilah kita lihat Rasul SAW mengajak kita untuk tidak mengutamakan dunia. Tidak mengutamakan dunia. Mengutamakan akhirat. Dan bukanlah maksud tidak mengutamakan dunia ni kita tinggalkan dunia langsung. Bukan maksud macam gitu. Kan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kamu akhirat, utamakan kehidupan di akhirat daripada apa yang Allah bagi pada kamu, utamakan kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu melupakan bahagian kamu, perkara yang perlu yang ada di dunia. Maka di sinilah Rasulullah SAW mengajak kita untuk mengutamakan akhirat. Tetapi hari ini bagaimana kita? Bagaimana kita? Maka dengan itulah kita lihat sini, bagaimana kalau kita nak fikirkan, adakah kita hari ini mengambil akhirat 50% dalam hidup kita? 50% dalam hidup kita untuk akhirat. Cuba kita tengok daripada pagi-pagi kita bangun sampai nak tidur. Berapa persen daripada hidup kita ni untuk dunia, berapa persen untuk akhirat? Kalau kita memikirkan dan sekiranya kita menyiapkan bekalan akhirat itu 50% hidup kita, maknanya 50% kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. 50% lagi kita ikut dunia. Ikut nafsu, ikut syaitan. Maknanya kalau kita 30% kita habiskan masa untuk akhirat, 70% kita sibuk dengan dunia, hanya untuk mencari dunia, maknanya kita hanya 30% menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menjadi 30% umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 70% kita menjadi umat dunia, pengikut dunia. Nak tengok ni. Kita nak kena fikir, kan? Jadi sekadar apa yang kita mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam, sekadar itulah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadikan hidup kita 100% mencari akhirat, mengutamakan akhirat, 100% mengutamakan akhirat, maka barulah kita menjadi umat Muhammad 100%. Kalau kita mengambil dunia 50%, akhirat 50%, maka kita 50% saja umat Muhammad, 50% lagi umat dunia. 50-50. Kalau 30% saja umat kita ikut apa yang Rasulullah buat, yang akhirat 30% je. Dalam hidup kita 30% je kita kata untuk akhirat, 70% untuk dunia, kerjalah apalah, sibuk dunia sebagainya, maka kita hanya 30% umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah kita nak lihat kadar di mana kita mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam, begitulah kadar kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita nak tengok di sini, apabila kita memahami akan nurul iman, cahaya iman itu dia akan membawa kita merasai akan hakikat ini. Maka kita akan melihat kualiti umat, kualiti kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekadar mana kita benar-benar mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW sekiranya total kita ikut apa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka kita menjadi umat Rasulullah SAW 100%. 100%. Dan orang yang ambil sedikit saja, lain semua dia nak dunia semua, maka sedikit sahaja peratusnya, sisa-sisa waktu dia, tenaga dia, fikiran dia untuk dunia. Waktu dia, tenaga dia, fikiran dia, fokus dia untuk dunia. Dan itulah dia bahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kadar ini,
kamu menghadapkan dunia, maka kamu berpaling daripada jalan baginda dan kamu tidak suka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau maknanya kita ni tidak suka mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita duduk selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita lagu-lagukan selawat, kita amal selawat, tetapi kita tak ikut apa yang Rasulullah buat sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut apa yang nafsu kita nak. Nafsu nak apa? Dunia, fikir dunia, sibuk dunia, segala-galanya untuk dunia. Maka pada ketika itu hakikatnya kita tidak benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 50% kita ikut ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka 50% lah kita umat dia. Ini kualiti kita. Sebab tu kita nak kena tengok. Dan maka sesungguhnya orang-orang yang begini, yang tidak mengambil 100% ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayat ni, selalu kita baca. Fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan wa asaral hayatad dunya, dan banyak kehidupan itu lebih mengutamakan dunia, wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, maka dia akan masuk ke dalam neraka, ataupun sesungguhnya nerakalah menjadi tempat tinggal dia. Jadi neraka ini bukan hanya tempat tinggal orang kafir sahaja. Neraka ini juga tempat tinggal orang-orang yang mengutamakan dunia. Yang mengutamakan dunia. Maknanya orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia ini, yang menjadikan dunia ini sebagai hidup dia, pencinta kepada dunia, dunia sebagai perkara yang pertama, yang nombor satu tadi, kesibukannya apa-apa pun lebih daripada akhirat, maka orang-orang inilah merupakan orang-orang yang disebut sebagai anak dunia, pencinta dunia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah di dalam Jahannam. Orang yang mengutamakan dunia, apapun kegiatan akhirat, bila bertembung, contohnya sembahyang berjemaah, kegiatan akhirat, menuntut ilmu, kegiatan akhirat, dan apa sajalah yang bersangkut dengan kegiatan akhirat, jika bertembung dengan kegiatan dunia, maka dia akan utamakan kegiatan dunia. Dia akan utamakan kegiatan dunia. Ini orang yang anak dunia, yang mengutamakan ni. Bila bertembung, kalau tak bertembung tak apa. Masa lapang, masa bila nak pergi kuliah, nak belajar, masa lapang. Masa bila nak sembahyang jemaah, bila dia kelapangan baru sembahyang jemaah. Dia tidak mengutamakan akhirat, amalan dia. Maka inilah anak dunia. Anak dunia, pengikut dunia. Pengikut dunia. Maka inilah dia sebut sebagai anak dunia, pencinta dunia. Orang-orang inilah orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam neraka, walaupun dia ni orang Islam. Walaupun dia ni orang beriman. Walaupun dia ni orang yang menuntut ilmu, tetapi dia mengutamakan dunia. Tidak sama dengan orang yang mencintai akhirat. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila berhadapan dengan akhirat, macam mana pun kesibukan dia, kesibukan dunia itu bila bertentangan dengan kesibukan akhirat, maka dia akan tinggalkan dunia. Bila bertembung antara dunia dengan akhirat, kesibukan dunia, kesibukan akhirat, dia akan tinggalkan dunia. Dia akan pentingkan akhirat. Ini orang yang mencintai akhirat, yang mengutamakan akhirat. Maka orang inilah orang yang digambarkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita kata mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan, bila berlaku pertentangan ini, maka orang itu akan mengutamakan akhirat. Jadi kalau kita nak mengukur diri kita, apakah kita termasuk anak dunia, cinta kepada dunia, ataupun anak akhirat, cinta kepada akhirat, apa yang kita utamakan di antara keduanya, amalan akhirat, amalan dunia, apabila saling bertembung, apabila saling bertentangan, bila berlaku pertentangan, mana kita pilih, dunia ke akhirat? Dunia ke akhirat? Maka pencinta dunia atau pencinta akhirat akan termasuk daripada kualiti kita tadi. Bila kita korbankan kepentingan dunia,
bila kita korbankan kepentingan dunia, kita pentingkan akhirat, maka maknanya kita telah berjalan, bererti kita telah berjalan dengan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu bila kita selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul ajak kita apa? Sallallahu alaihi wasallam ajak kita melihat akhirat, mengutamakan akhirat. Jadi bukanlah kita tinggalkan dunia langsung, tak buat apa-apa, tak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu tinggalkan, lupakan bahagian kamu di dunia ini. Maksudnya keperluan kita kena ada. Tetapi apabila berlaku pertembungan, kita utamakan akhirat. Dunia akhirat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jadikanlah dunia ini sebagai ladang akhirat. Maka jadikanlah pekerjaan kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, harta kita, segala yang ada dalam kehidupan kita sebagai jalan untuk mendapatkan kesempurnaan akhirat. Jangan kita bakhil, jangan kita hanya fikirkan setakat keuntungan di sini saja. Kenapa? Fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka mereka yang melampaui batas, mereka lebih mengutamakan dunia. Dan sesungguhnya fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahanam itulah tempat dia akan tinggal, dia akan berada di situ, walaupun dia orang Islam, walaupun dia orang mukmin, walaupun dia menuntut ilmu, tetapi setelah dia mengutamakan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jahim, neraka jahanam itulah menjadi tempat tinggal dia. Jadi sebab tu kita nak insafkan diri kita pada hari ini. Kadang-kadang kita kata kita nak buat amalan-amalan soleh, untuk nak membina cahaya. Jadi kita kena perhatikan balik supaya apa yang kita lakukan itu bukanlah untuk mendapat keuntungan yang segera, yang dekat, iaitu dunia. Jadi maka jadilah kita orang yang menginsafi, merenung-renung akan diri kita bahawa segala yang kita lakukan itu mestilah untuk mendapatkan akhirat. Walaupun dia dunia, kita meniaga memanglah meniaga tu dunia kan, meniaga tu dunia, bisnes. Tetapi di dalam hati kita, meniaga ni untuk bekalan kita ke akhirat. Macam mana? Bila kita ada keuntungan, kita bayar zakat. Bila kita ada keuntungan, kita infak, kan? Bekerja sebagai pegawai kerajaan. Bekerja pun ibadah untuk akhirat. Jadi bekerja dengan jujur, bekerja dengan amanah, bekerja dengan bersungguh-sungguh. Kita bekerja dalam keadaan kita tidak mencuaikan amanah kita, kita menggunakan kuasa kita pada yang tidak betul. Kita bekerja dengan satu yang terbaik. Kita jadikan kerja pula sebagai jalan untuk melaksanakan dakwah. Kita buka ruang dakwah masuk di tempat kerja kita. Itu untuk akhirat. Jadilah kerja kita akhirat. Kita menggunakan kerja kita, harta kita, anak kita untuk supaya membina kekuatan Islam, membina kekuatan iman, membina kebangkitan ummah. Maka jadilah kerja kita sebagai akhirat. Jadi di sinilah kita lihat, apabila kita mula beramal dalam kehidupan kita, kita memerhatikan hakikat sayang tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka katakanlah, sekiranya kamu sayang pada Allah, maka ikutlah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak ikut sayang tadi tu. Sayang tu Rasulullah SAW sayang akhirat lebih daripada sayang dunia. Dunia ni tempat dia bekerja je, tempat dia bercucuk tanam, tempat dia berladang untuk mendapatkan akhirat. Maka jadilah diam kita, diam untuk urusan akhirat. Gerak kita, gerak untuk urusan akhirat. Itu untuk menjadi anak akhirat, nak menjadi umat Muhammad. Tetapi kalau kita diam kita untuk dunia, gerak kita untuk dunia, semua untuk dunia semata-mata, dapat kat sini je, tak dapat ke akhirat, maka jadilah kita anak dunia, wa yazbillah min zalik. Jadilah kita pencinta dunia, orang yang mencintai dunia. Maka alangkah jauhnya sangkaan kita sekiranya kita ingin menjadi termasuk dalam golongan yang bersama dengan umat Muhammad. Kita sangka kita umat Muhammad dah. Kita sangka kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa kita dah banyak dah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah jauhnya sangkaan kita itu. Kerana keinginan kita, hajat kita masih lagi dengan dunia. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, kita tengok. Apabila kita dah mula mengamalkan dengan amalan-amalan, kita kena perhati. Maka tanda orang-orang yang beramal dengan amalan hati ini, melihat semula cinta dia,
keinginan dia, takut dia, harap dia. Maka setelah dia memperbaiki akan perkara ini dalam kehidupan dia, maka Allah akan memberikan dia nurul iman. Allah akan memberikan nurul iman. Maka dengan cahaya iman itu, dengan nurul iman itu, maka dia akan merasai kelazatan, merasai manis ibadah-ibadah yang batin. Ikhlas, dia kata seronok ikhlas. Tafakkur, dia berfikir tentang akhirat. Kita akan bincang tafakkur nanti, berfikir akhirat. Kita kan rasa seronok. Al-khawf, takut kepada keagungan Allah, takut dengan kebesaran Allah, bukan takut kena seksa, bukan takut kena azab, bukan takut kena pukul dengan dajjal, takut kepada keagungan Allah, kehebatan Allah, kesempurnaan Allah, kan. Kemudian sayang kepada Rasulullah SAW, sayang sampai nak ikut Rasulullah SAW. Rasulullah ajak kita bekejar kepada akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kan? Carilah apa yang Allah anugerahkan pada kamu. Gunakanlah apa yang Allah anugerahkan pada kamu untuk negara akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bahagian kamu kat dunia. Mai dia pun mencari akhirat. Dia menjadi anak akhirat, pencinta kepada akhirat. Kerana dia sayang kepada Allah, sayang kepada Rasulullah SAW. Maka apabila perkara ini telah kita teliti, tengok hati kita pelan-pelan, sayang kita, takut kita, dan harap kita, bergantung tawakal kita dan sebagainya, maka akan terbitlah nurul iman. Bila kita proses tadi, baru akan jadilah nurul iman. Cahaya iman dibukakan oleh Allah. Maka apakah buah dia? Apakah buah nurul iman ni? Apa dia punya natijah nurul iman ni, tuan-tuan? Luar biasa natijah dia. Kalau nurul Islam, kita dapat melihat af'al Allah. Kita melihat sesuatu, kita melihat af'al Allah. Melihat perbuatan Allah. Maka kita menjadi, hati kita menjadi salim. Hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi bahagia. Tak mudah dah nak maki hamun orang, mencela-cela orang. Tak mudah nak keluar perkataan-perkataan buruk ni. Mencela orang tak mudah sebab dia tahu, nampak ini perbuatan Allah. Hatinya salimul qalb. Kemudian begitu juga hatinya tidak akan berdendam, berdengki. Orang, dia boleh marah. Dia boleh tegur orang, amal ma'ruf munkar, tapi syariatnya, hakikatnya hatinya tenang, beriman. Kalau nurul iman pula, buah kepada cahaya iman itu, maka Allah akan bukakan pada dia, Allah akan bukakan kasyaf kepada dia, akan sabit akan sifat-sifat Allah pada segala sesuatu. Maka dia akan melihat akan sifat-sifat Allah. Mula tadi perbuatan Allah, lepas tu sifat Allah pula meningkat. Dia akan melihat sifat Allah Rahman, Allah Rahim, Allah. Dia akan melihat sifat Allah Al-Azim, Allah Akbar, Allah Al-Alim. Allah ni maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengawas, Ar-Raqib. Allah akan dirasai sifat-sifat Allah. Maka dia semakin dekat dengan Allah, semakin rapat. Mula-mula af'al. Af'al ni maknanya dia melihat dari jauh, dia nampak af'al Allah, nampak perbuatan Allah. Tapi sekarang dia merasai pula sifat Allah dalam kehidupan dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat Allah, sifat Allah sebagai yang perkasa, Al-Qahar. Maka tidak dia melihat sesuatu melainkan pada kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, hayat Allah. Maka dia melihat sesuatu, dia bukan saja melihat ni perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, tetapi dia melihat lagi, Allah buka, Allah kasyaf, bukakan kepada dia, mukasyaf, diberikan kepada seorang, menjadi seorang yang mukasyafah, seorang yang boleh melihat akan kudrah Allah. Dia melihat ni kudrah Allah, dia melihat ini iradah Allah, ini kuasa Allah, ini kehendak Allah. Dia melihat ini ilmu Allah, ini ilmu Allah. Dia melihat ini hayat Allah, Allah ini maha hidup. Ini lebih tinggi daripada af'al Allah, lebih daripada perbuatan Allah. Perbuatan dia tak ada sifat lagi, tetapi bila melihat, bila dibukakan iman, maka dia akan melihat sifat-sifat Allah tadi. Nurul iman menyebabkan dia lebih kenal Allah lagi, lebih dekat dengan Allah lagi. Lebih dekat ni sifat Allah ni, kudrah Allah, iradah Allah, ilmu Allah, hayat Allah. Maka dia pun boleh mentauhidkan tauhid bisifat. Jadi orang-orang yang mendapatkan dan diberikan nurul iman tadi, maka dia akan dapat mentauhidkan sifat-sifat Allah.
Baru dia boleh mentauhidkan sifat Allah. Kalau tidak, tak dapat. Kita rasa kita aja yang kasih, yang sayang. Kita sayang ke anak kita, kita sayang ke anak. Kita tak rasa Allah sayang ke anak kita lebih daripada kita sayang ke anak kita. Kita rasa orang sayang kita, orang marah kita. Kita tak rasa Allah marah kepada seseorang, pada kita lebih daripada orang tu marah pada kita. Contoh kan, kita nak merasai sifat-sifat Allah. Orang yang sudah mantap tauhid sifat ini, orang yang sudah mantap mula mencapai kepada kesempurnaan tauhid sifat, tauhid bisifat, maka hatinya akan sejahtera, hatinya akan bertambah sejahtera, salim. Meningkat lagi kesejahteraan hatinya, qalbun salim, meningkat lagi seperti dia bebas daripada riak. Dia bebas daripada riak. Dah tak riak dah. Jadi kalau kita ni ada riak, ada ujub, ada riak, ada sombong, ada takbur, maka itu maknanya cahaya iman belum keluar lagi. Kita sembahyang, Allahu Akbar, tapi kita masih hajat orang cakap pasal sembahyang kita. Oh, baguslah sembahyang dia. Oh, dia baguslah. Dia tertib lah. Kita hajat lagi orang cerita pada kita. Kita hajat nak tunjukkan pada orang. Maka itu maknanya nurul iman belum lagi keluar dalam diri kita. Hati kita belum salim lagi, belum sejahtera. Belum sejahtera sampai peringkat al-iman. Dan di sini disebut riak. Secontohnya penyakit riak, penyakit hati. Mengharapkan pujian makhluk. Kita mengharapkan orang puji kita. Kita mengharapkan orang beri penghormatan pada kita. Kita mengharapkan balasan. Kita mengharapkan makhluk balas kat kita. Kita buat mesti dapat balasan. Saya buat ni mesti dapat balasan. Mesti dapat balasan. Sedangkan hati kita telah melihat makhluk itu tidak berdaya. Sedangkan hati kita bila kita dah ada cahaya iman tadi, kita akan melihat makhluk ni tidak ada berdaya. Bukan makhluk yang bagi balasan. Bukan makhluk yang bagi kekuatan pada kita. Makhluk ni tidak berdaya. Makhluk ni tidak memberi bekas. Makhluk tersebut sabit kepada kudrah, iradah, ilmu, hayah Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa lagi kita nak hajat kepada makhluk? Iaitu riak. Buat apa lagi kita nak tunjuk-tunjuk pada orang? Sebab yang bagi kita tu Allah. Yang berkuasa tu Allah. Yang boleh memberi balasan tu Allah. Yang boleh memberi pahala tu Allah. Semua dekat Allah. Kenapa kita nak riak lagi? Hati kita dah rasa macam itu. Tak perlu nak riak dah. Dah tak ada riak. Riak habis. Tak ada dah nak tunjuk-tunjuk kat orang. Dia buat tu, Allahu Akbar di sembahyang tu. Dia tak tengok dah orang kata apa kat dia. Terputus dah. Sebab apa? Dia tahu yang memberi balasan tu Allah. Yang ada makna memberi bekas Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkuasa tu Allah. Jadi riak habis. Habis riak. Riak habis. Bila cahaya iman telah keluar, riak habis. Tak ada riak dah. Dah tak ada riak. Buat apa nak dia? Allah yang bagi semua sekali. Berapa nak tunjuk kita pada manusia, nak suruh manusia puji kita, nak suruh manusia sanjung kita, nak suruh manusia pilih kita. Orang politik. Kenapa kena buat baik ni? Kenapa cek kena besar? Sebab kalau cek tak besar, macam mana orang nak tahu kita buat baik? Macam mana orang nak pilih kita nanti bila pilihan raya? Tuan-tuan, yang pilih kita tu Allah ke manusia? Kalau seseorang itu ada nurul iman, dia ada nurul iman, dia telah menyedari akan sifat-sifat Allah, dia kenal sifat-sifat Allah tadi, maka tak ada dah nak riak-riak, tak ada dah. Nak ambil gambar, keluar daripada rumah, naik kereta, terjumpa seorang pemuda Grab. Pemuda buat pintu kesian dia. Saya pun buka pintu tahan ke, ni nak ambil lah ni, bagi RM10 kat dia. Nak bagi RM10 kat orang, bagilah. Tapi kenapa nak kena ambil gambar? Kenapa nak kena ambil gambar? Oh, kalau tak ambil gambar, orang tak tahulah saya sedekah. Kenapa kita nak bagi orang tahu sedekah? Orang tu boleh bagi pahala ke kat kamu? Orang tu boleh bagi balasan kat kamu? Kita tak nampak sifat Allah. Tak nampak sifat Allah. Walaupun kita berilmu. Walaupun kita ada Islam. Dah lama. Tapi tak nampak. Kenapa tak nampak? Cahaya iman belum keluar lagi. Cahaya iman belum keluar. Maka jadilah kita orang yang nak buat apa pun, kita berharapkan pujian makhluk, penghormatan makhluk, balasan daripada makhluk. Sedangkan hati kita, kalau kita dah ada cahaya iman, kita melihat bahawa makhluk tu tidak ada berdaya, tidak ada bekas. Makhluk tidak boleh buat apa-apa. Semuanya kudrah, iradah, ilmu, hayya Allah Subhanahu Wa Taala. Baru hati kita salim. Baru hati kita salim. Tak perlulah nak cakap-cakap. At-taqwa tu huna, at-taqwa kat sini.
Allah yang akan balas orang bertakwa. Tak payah kita nak sebut, saya ni bertakwa. Tak payah sebut. Saya ni ikhlas. Tak payah sebut. Kenapa sebut saya ikhlas? Sebab kita nak orang tu puji kita. Wah, baguslah. Terima kasihlah tolong saya. Saya tahu awak ni memang ikhlas. Saya tahu. Kita sebut dia ikhlas. Kita nak seorang puji kita. Seorang terima kasih kat kita. Ini adalah penyakit-penyakit yang ada. Kenapa? Kerana nurul iman belum bersinar dalam hati. Kerana kita masih lagi, hati kita ni kita tidak boleh nak proses untuk merasai sifat-sifat Allah. Allah belum buka lagi. Mukasyafah tidak berlaku. Kita tidak diberi kasyaf lagi untuk melihat sifat-sifat Allah. Kita melihat lagi sifat manusia. Kita masih melihat makhluk di hadapan kita. Maka pada ketika itu, inilah yang menjadi masalah. Apabila kita berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Dajjal datang, kita melihat Dajjal sebagai Tuhan. Dajjal sebagai hebat dengan dunianya. Takut kehilangan gaji. Takut kehilangan pangkat, nama. Takut. Kenapa? Sebab nampak yang bagi gaji ni makhluk. Yang bagi rezeki ni makhluk. Takut. Sanggup mengikut apa saja. Apa saja sanggup. Walaupun berlawan dengan prinsip hidup. Walaupun melawan dengan prinsip hidup. Takut. Kenapa? Hati belum disinari dengan nurul iman. Ini proses. Tapi tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, kita kena, dia ambil masa. Ambil masa. Saya sebut ni untuk kita proses diri kita. Sebab tu saya minta tuan-tuan ambil nota, buat nota. Buat nota sungguh-sungguh. Walaupun penyampaian saya tidaklah elok mana, tapi tuan-tuan ambil lah. Apa yang baik-baik tu tolong ambil. Supaya kita ingat. Maka akan berlakulah salimul minar riya'. Salimul minar riya', kita akan berlaku hati kita selamat daripada riya'. Hati kita selamat daripada riya'. Wa hubbul jah, akan selamat daripada cinta kepada pangkat. Wa hubbur riyasah, cinta kepada manusia ataupun kepimpinan, riasah, kepimpinan. Hati kita akan selamat. Nak bekerja-kerja kepimpinan, nak mencari-cari kepimpinan, nak mencari-cari pangkat, mencari-cari pujian manusia. Wal iltimat ala ghairillah, selamat daripada berpegang, daripada bergantung kepada selain daripada Allah. Wal unsi bi khalqillah, kita akan mudah untuk berjinak-jinak dengan wal unsi bi khalqillah, tidak akan mudah untuk senang dan berjinak dengan makhluk Allah. Maknanya kita tidak akan nampak makhluk tu lebih daripada Allah. Ini nurul iman. Salimul aqidah, salimul qalb. Hati kita akan bersih. Tapi kena tingkatkanlah amalan. Amalan hati, kena tingkat amalan hati. Ikhlas kena tingkatkan. Sayang kepada Rasul. Saya contoh tadi. Kalau kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena sayang kepada apa yang Rasulullah ajak pada kita. Kita kena sayang. Akhirat, Rasulullah ajak pada akhirat. Tiba-tiba kita nak dunia. Maka kita bukan umat Muhammad. Kita umat dunia. Umat ni maknanya orang-orang yang mengikut. Kalau kita cari dunia sahaja, dunia, maka kita menjadi umat dunia. Dan dunia ini akan binasa, habis. Kalau kita nak jadi umat Muhammad, mengikut Muhammad, Rasul SAW mengajar kita cinta akhirat, utamakan akhirat. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal, yang lebih utama. Jadi kita mengutamakan akhirat. Itu kata, itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok perasaan kita, satu-satu perasaan kita, satu-satu apa yang ada mati kita ni. Supaya kita menghalusi. Ini disebut amal batin, amal hati, amal batin. Maka amal ini bila kita perbaiki, maka akan keluarlah, memancarlah, dibukakan oleh Allah cahaya-cahaya iman. Dan cahaya iman yang akan menyebabkan kita mengenali sifat Allah. Maka kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hati kita kalbun salim. Ini penting untuk al-mahdiyin, orang-orang yang mahu mendapat hidayah di akhir zaman, untuk memastikan hatinya itu dalam keadaan salim, insya-Allah. Itulah insya-Allah sedikit sebanyak apa yang mampu saya cuba kongsikan pada hari ini. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan, adanya apa yang saya sampaikan ada perkara-perkara yang melampaui batas
ataupun yang tak kena, saya mohon ampun kepada Allah sama ada tuan-tuan insya-Allah atas kelemahan diri. Tuan-tuan hamba Allah SWT, mari sama-sama kita banyakkan istighfar. Kita istighfar dengan kita rasa diri kita berdosa. Jangan kita istighfar kita tak rasa diri kita berdosa. Memang kita berdosa tuan-tuan, banyak dosa kita. Kita tak perasan. Kalau kira satu-satu tak cukup. Saya bagi satu contoh, mata. Mata ni Allah bagi untuk melihat benda yang hak, benda yang dia suka, dia redha. Tiba-tiba mata kita ni melihat macam-macam. Macam-macam mata kita tengok. Telinga kita diperintahkan untuk melihat, mendengar benda-benda yang al-haq, benda yang baik. Tiba-tiba kita guna telinga kita dengar yang macam-macam yang haram. Jadi lidah, macam-macam tu, itu dosa fizikal, dosa hati pula. Buruk sangka dengan Allah. Allah bagi sesuatu kita rasa tak patut. Allah bagi sesuatu kita rasa tak layak kita dapat. Kita layak lebih-lebih baik daripada tu. Dosa buruk sangka. Dosa kita lalai ke Allah, lalai pada Allah. Dosa kita tidak berzikir. Zikir sebenarnya sebahagian daripada lalai bila tak berzikir, tak ingat Allah, terputus. Nak kira dosa banyak tuan-tuan, dosa kita. Sebab tu kita kena banyak minta ampun. Bila minta ampun, astagfirullah. Walaupun kita cakap astagfirullah, pendek je. Astagfirullah. Tapi hati kita menyesal. Hati kita rasa rendah sangat. Hati kita rasa menyesal sangat. Ya Allah, aku banyak dosa. Engkau bagi banyak nikmat pada aku, tapi aku banyak dosa. Ya Allah, aku banyak benda-benda yang wajib, aku tak sempurna. Sembahyang kita pun tak sempurna. Sembahyang tak sempurna, dosa. Sembahyang lalai, dosa. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sembahyang dalam keadaan lalai, berdosa. Puasa dalam keadaan tidak ikhlas, berdosa. Puasa pun campur-campur. Jadi nak kira dosa banyak dosa kita. Sebab tu kita kena istighfar. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca istighfar dengan rasa rendah diri, menyesal dosa kita. Teringat dosa, istighfar, tinggalkan. Teringat dosa. Ini semua amalan hati. Menyesal tu amalan hati. Kan? Istighfar tu lidah. Astaghfirullahalazim. Hati pun sebut kan. Tapi menyesal tu, yang bertaubat tu menyesal. Rendah diri, tawaduk, itu dia amalan hati. Ini yang kita tingkatkan. Bila kita meningkatkan menyesal kita dengan dosa kita, meningkatkan tawaduk kita pada Allah, rendah hati kita pada Allah, tadarruk kita pada Allah, merasa memerlukan. Ini semua amalan hati. Inilah yang akan menyinarkan nurul iman. Allah akan buka nurul iman. Sehingga akhirnya memancar nurul iman. Sehingga kita melihat sesuatu, kita boleh merasai sifat Allah. Kita mentauhidkan sifat Allah. Dan bila kita mentauhidkan sifat Allah, maka ketika itu kita semakin dekat dengan Allah. Hati kita menjadi salimul qalb. Hati kita hati yang salim. InsyaAllah, ambil masa tuan-tuan, pelan-pelan. Apa yang saya cakap ni benda yang kita kena buat perlahan-lahan. Masa sebahagian daripada rawatan. Tak apa. Kita rasa kita lemah, tak apa. Jangan kita rasa kita kuat. Kita rasa kita lemah, kita rasa kita kurang, susah, rasa payahnya, ya Allah, banyaknya dosa aku. Tak apa. Daripada kita rasa daripada kita tak rasa apa-apa. Daripada kita rasa kita dah okey dah. Kita dah tak ada dosa dah. Kita rasa kita dah banyak buat amal dah, dah banyak sedekah, dah banyak pergi haji, dah banyak umrah, dah banyak kita rasa kita dah banyak buat amal. Itu dosa. Rasa banyak tu dosa. Kenapa? Kita nak challenge Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah banyak amal dah. Nak challenge Allah. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita tawaduk, rendah diri. Ingat cerita 500 tahun beramal siang malam pagi petang. Sujud, rokok tiap-tiap hari, tak ada maksiat 500 tahun. Dia minta timbang, nak timbang sebelah mata, nikmat sebelah mata pun tak lepas ibadah 500 tahun. Ibadah 500 tahun nak timbang sebelah mata, nikmat sebelah mata pun tak lepas. Apa lagi kita yang hidup tak sampai 100 tahun. Yang ada maksiat tiap-tiap hari. Lagi tak lepas, sebelah mata pun tak lepas. Sembahyang, puasa, qiyam panjang 500 tahun. Ni Bani Israel. Ada seorang hamba Allah, orang abid.
Dia ceritakan Rasulullah SAW. Nak minta masuk syurga dengan amal. Sebelah mata pun tak boleh nak lawan. 500 tahun. Apa lagi dua belah mata? Apa lagi hidung? Apa lagi lidah, mulut, gigi? Apa lagi kita punya telinga? Badan kita. Iman, Islam. Allahu Akbar. Ukhuwah. Rezeki kita. Banyak nikmat kita. Tidak terhitung. Maka istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. InsyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa diha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju gharak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qalla min zalika ya ni'mal mujib. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna 'ala tarikud da'wah wa tarikut tarbiyah wa tarikut jihad fi sabilillah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinin haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minal 'arifin. Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin wasyakirin wassabirin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah tuan-tuan, turut panjang-panjangkan penyampaian kita ini. Mudah-mudahan dapat manfaat kepada kawan-kawan kita yang lain. InsyaAllah bagi mereka yang dekat, hari Ahad kita akan ada program di tempat biasa sebelah pagi, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.